rekod. Kita semua kan artis. Okey. Jadi masing-masing untuk yang beragama Islam kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi pada malam ni kita akan mulakan dah kelas kita. Minta maaf bising sikit kat bawah. Dengar ke orang ketuk-ketuk? Afikah dengar Tak orang ada. ketuk-ketuk? Tak. Tak ada. Oh, tak dengar eh? Okey. Bagus. Biar cikgu je dengar. Okey. Jadi cikgu sakit kepala dah dengar. Okey, jadi kita akan teruskan. Okey, dah boleh nampak dah skrin cikgu share? Boleh. Okey, inilah yang kita nak belajar. Mungkinlah semalam kita buat sikit sahaja. Alang-alang tu kamu boleh siapkan homework sekali. Okey. Jadi hari ni kita nak buat banyak sikit. Jadi cikgu tak boleh nak teruskan kepada apa yang cikgu tunjuk dekat depan ni sebab ada orang yang tak datang kelas kita semalam. Jadi bila tak datang cikgu kena terangkan balik. Tapi itu tak jadi masalah sebab memang kelas kita 2 jam. Jadi memang insya-Allah cukuplah masa nak terangkan. Okey, jadi pada malam ini kita masih lagi di bab 7. Yang ada buku teks boleh buka buku teks. Kita masih lagi di bab 7. Okey, nota cikgu adalah tentang ketaksamaan. Ketaksamaan. Kita akan belajar tentang ketaksamaan. Lepas tu dibubuh linear. Linear. Okey. Jadi bila dia bercakap tentang ketaksamaan, macam biasa setiap kali kelas cikgu akan tulis balik perkataan ketaksamaan dekat besar-besar. Ketaksamaan besar-besar. Lepas tu cikgu nak kamu semua cuba keluarkan kata dasar bagi ketaksamaan. Apa kata dasar dia? Tak sama. Ya, tak sama. Jadi yang kita nak belajar sekarang ni adalah tentang tak sama. Perkara yang tak sama. Tak sama dengan apa? Tak sama warna biru dengan warna merah ke? Tak sama tentang bentuk bulat dengan bentuk petak ke? Tak sama dengan matematik dengan sains ke? Tak sama apa kita nak belajar sekarang ni? Okey, tak sama kita sambung pula tentang linear. Linear ni adalah persamaan. Persamaan. Jadi yang kita nak belajar adalah tentang persamaan yang tak sama. Jadi kita nak belajar persamaan yang tak sama. Okey, cikgu selalu tunjuk 12 tambah 3 sama dengan 10 tambah 5. Sekarang ni dikira sebagai persamaan. Cuba kamu selesaikan. Belah kiri persamaan dia ada belah kiri. Yang cikgu petakkan dekat sini dia adalah belah kiri. Dan yang cikgu petakkan warna hijau ni dia berada di belah kanan. Maksudnya sistem persamaan dia ada tentang kiri dengan kanan. Sekarang cuba kamu tolong cikgu tekan kalkulator. 12 tambah 3. 12 tambah 3 dapat berapa? 15. Tak dengar. Dapat berapa? 15. Ya, 15. Sama dengan 10 tambah 5 dapat berapa 10 tambah 5? 15. 15. Jadi bila dia kiri dengan kanan ni dia sama. Dua-dua belah ni sama. Jadi kita boleh pakai simbol sama dengan. Ini kita panggil dia persamaan yang sama. Persamaan yang sama sebab apa? Jumlah ataupun nilai di kiri sama dengan nilai di kanan. Tu maksud dia. Jumlah iaitu nilai dia dekat kiri 15, dekat kanan pun 15. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada persamaan seterusnya. Cikgu tunjuk 12 tambah 6 sama dengan 13 tambah 1. Okey, sekarang cuba kamu tekan kalkulator.
Kita ada bahagian di kiri yang cikgu petakkan warna biru dan yang cikgu petakkan warna hijau. Warna hijau di kanan, warna biru di kiri. Okey, sekarang 12 tambah 6 dapat berapa 12 tambah 6? 18. 18. Sama dengan yang kanan 13 tambah 1 dapat berapa? 14. 14. Jadi bila di kiri kita adalah 18 dan di kanan kita adalah 14. Kita tak boleh cakap dia sama. Jadi bila dia tak sama kiri dengan kanan, kita tak boleh pakai simbol sama dengan ni. Nampak tu cikgu pangkah warna merah tu. Tak boleh pakai simbol tu. Jadi kiri dengan kanan tu tak sama. Jadi kita tak boleh pakai simbol sama dengan. Jadi dengan ini keluarlah satu simbol macam biasa, macam semalam. Simbol yang pertama adalah yang pandang kanan. Simbol yang kedua yang pandang kiri. Untuk yang pandang kanan ni kita panggil dia lagi besar. Kita panggil dia lagi besar. Untuk yang pandang kiri ni kita panggil dia lagi kecil. Kenapa cikgu cakap pandang kanan? Kan anak panah kan kalau ke sana kan kita cakap dia ke kanan. Kan kalau anak panah ke sini kan kita cakap dia ke kiri. Sebab itulah cikgu cakap dia pandang kanan dengan pandang kiri. Okey. Jelas ke setakat ni? Boleh faham? Boleh. Okey, mantap. Okey, jadi kita nak belajar lagi tentang simbol lagi besar dengan simbol lagi kecil ni. Kita nak belajar lagi simbol lagi besar dengan lagi kecil ni. Okey, sekarang ni daripada simbol lagi besar dan simbol lagi kecil, dia ada persamaan. Bentuk dia, dia ada persamaan daripada segi bentuk dia. Kalau kamu tengok dekat kanan, bentuk dia sama je. Cumanya arah dia ke kanan. Kalau yang lagi kecil, bentuk dia sama je. Cumanya dia pandang kiri. Tapi bentuk dia sama kat sini. Jadi dalam bentuk ni, dia ada dua bahagian sahaja. Iaitu, kalaulah kamu tengok yang terbuka ni, kita panggil dia terbuka. Ini nota. Terbuka. Yang bahagian tertutup ni, kita panggil dia tertutup. Ni salin. Okey. Jadi dia ada dua bahagian. Yang terbuka dengan yang tertutup. Okey. Jadi bahagian terbuka ni cikgu bagi warna merah bagi kamu jelas sikit. Bahagian terbuka ni mesti nilai yang besar. Nilai besar. Nilai besar nak tak nak mesti menghadap kepada yang bahagian terbuka. Manakala nilai yang kecil mesti menghadap kepada yang tertutup. Inilah simbol dia. Kita dah belajar semalam. Tapi kita belajar lagi hari ni. Jadi nilai yang besar mesti menghadap kepada yang terbuka. Nilai yang kecil mesti di arah yang tertutup. Sampai sini jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey. Jadi, cikgu zoom out. Okey, kita akan pergi kepada nak tengok betul-betul jelas ke tak. Okey, sekarang cikgu tunjuk 3 dengan 10. Antara dekat sini ada nombor 3. Dekat sini ada nombor 10. Nombor mana lagi besar? 3 ke 10? 10. 10. Jadi yang menghadap kepada yang terbuka mestilah nombor 10. Nampak tu dia terbuka nombor 10. Yang bahagian terbuka ni menghadap kepada nombor 10. Jadi cara baca dia macam mana? Bila simbol ni pandang kiri, nampak ni dia pandang kiri, kita baca nombor dia. Kita baca dia daripada 3. 3 lagi kecil. Pandai. Lagi kecil dari 10. Itu maksud cikgu. Ni contoh yang pertama. Yang kedua, cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. 12 dengan 5. Antara dekat sini ada nombor 12. Dan dekat sini ada nombor 5. Sekarang ni 12 dengan 5, mana lagi besar, mana lagi kecil? 12. 12.
Jadi pastikan simbol tu yang terbuka tu menghadap 12. Dia kena terbuka tu menghadap 12. Dan cara nak tulis. Okey, cara nak tulis dia adalah 12. Lagi apa? Kita tengok ni. Kalau dia menghadap kanan, kita panggil dia lagi besar dari 5. Itu maksud cikgu. Okey, jadi daripada sini cikgu nak masing-masing buat 2 soalan. 2 je. 2 sahaja. 4 dengan 7. Okey, letakkan simbol apa yang sesuai dimasukkan di dalam kotak. 10 dengan 5. Okey. Cuba letakkan simbol apa yang paling sesuai. Okey, nombor 3. Cikgu nak masukkan negatif pula. Negatif 4 dengan negatif 7. Simbol apa yang sesuai dekat sini? Nombor 4. Negatif 15 dengan negatif 10. Okey, buat 4 soalan ni. Buat 4 soalan. Lepas tu hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Dah ada hantar dah. Okey, bagus Anik Amirullah. Okey, okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Ini cikgu cek. Kita cek sama-sama, jangan risau. Salah ke betul ke, kita cek juga. Okey, pandai Fika Maisarah, betul. Okey, pandai semua, bagus. Kristina dapat jawab, Kristina? Saya dah hantar cikgu. Dah hantar lah, okey. Tak apa, masuk je. Asalkan masuk je kelas cikgu. Okey, jadi masa yang menjawab sudah habis. Cikgu akan selesaikan soalan-soalan dekat depan. Boleh ke cikgu selesaikan ni? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi kita tengok kepada soalan 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu susun dulu. Cikgu boleh susun, senang sikit cikgu susun. Cikgu buka macam ni je. Kamu tak boleh buat macam ni kan? Okey. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita akan selesaikan nombor 1. Nombor 1 cikgu nak kamu yang buat. Cikgu tak nak buat. 4 dengan 7 mana lagi besar? 7. Jadi maksudnya yang bahagian terbuka tu menghadaplah 7. Nampak ni yang terbuka ni menghadap nombor 7. Jadi cara baca dia kalau kita pandang kiri, kalau kita pandang ke kiri dia lagi besar ke lagi kecil? Kecil. Maksudnya cara baca dia adalah 4 lagi kecil dari
7. Ni cara dia. 4 lagi kecil dari 7. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. 10 dengan 5, mana lagi besar? 10. 10. Jadi, bahagian yang terbuka tu menghadap nombor 10. Jadi, bila dia terbuka nombor 10, kalau dia pandang kanan, kita cakap dia lagi kecil ke lagi besar? Lagi besar. Ya, lagi besar. Okey, jadi cara tulis dia adalah 10 lagi besar dari 5. Itu cara dia. 10 lagi besar dari 5. Itu cara dia. Okey, kita pergi kepada nombor 3 pula. Beza dia nombor 3 ni ada negatif. Yang dekat nombor 1, 2 ni positif. Cikgu soal kamu. Negatif 4 dengan negatif 7 mana lagi besar? Negatif 4. Ya, pandai. Negatif 4 lagi besar. Jadi, negatif 4 lagi besar, simbol yang bahagian terbuka tu menghadap negatif 4. Jadi bila dia menghadap kepada negatif 4, dia pandang kanan. Dia ke arah kanan. Kalau kanan, dia lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar. Lagi besar. Lagi kita tulis dia negatif 4 lagi besar dari negatif 7. Tu cara dia nombor 3. Okey, nombor 4. Negatif 15 dengan negatif 10. Mana lagi besar? Negatif 10. Negatif 10. Pandai. Jadi, yang bahagian ternganga tu, yang bahagian terbuka tu, mesti menghadap negatif 10. Jadi, bila dia pandang ke kiri, kita cakap dia lagi besar ke lagi kecil? Kalau ke kiri lagi besar ke lagi kecil? Nampak ni arah dia? Ya, lagi kecil. Jadi kita tulis dia negatif 15 lagi kecil dari negatif 10. Jadi inilah jawapan dia nombor 1, jawapan nombor 2, jawapan nombor 3, jawapan nombor 4. Jelas ke semua? Boleh fahamkah? Boleh. Okey, bagus. Jadi kita dah faham penggunaan simbol. Kita cuma nak tahu dia lagi besar dan kita nak tahu dia lagi kecil. Itu je. Jadi kalau dia arah dia ke kiri, dia lagi kecil. Kalau arah, ingat ni, arah dia ke kiri, dia lagi kecil. Kalau arah dia ke kanan, dia lagi besar. Tapi yang paling penting kalau kamu tak nak confuse, kamu cari nombor besar, bahagian terbuka ni mesti menghadap ke arah nombor besar. Jibril, macam mana Jibril? Jibril, boleh jelas? Boleh. Okey, Kristina, jelas ke si Kristina? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita tambah lagi nombor. Macam semalam. Kita tambah lagi, kita jadikan dia 3 nombor. Okey, jadi cikgu add page. Okey. Jadi cikgu tambahkan 3 nombor. Okey, sekarang ni 4 lebih besar daripada 7. Lebih besar daripada 10. Okey, kita tengok kepada yang cikgu petakkan dekat tengah ni. Okey. Okey, tengok ni Cikgu tak nak lah. Cikgu nak bubuh nombor 6 dengan cikgu nak tumbuh nombor 8. Okey, jadi kamu boleh tengok dekat depan ni. Okey, cara kita nak baca dia adalah macam ni. Macam ni. Sekarang ni, kita nak check nombor tengah ni betul ke tak. Kita nak check nombor yang cikgu petakkan tu betul ke tak. Jadi cara dia kita nak baca adalah kamu tengok kepada yang warna biru dulu. Kamu kena check 2 keadaan. Tadi kalau tadi soalan tadi kita ada 2 je nombor. Nombor 4, nombor 7, nombor 10, nombor 5. Sekarang ni kita ada 3 nombor. Nombor 6, nombor 7, nombor 8. Kita ada 3 nombor. Ada 3 nombor pula. Jadi bila ada 3 nombor kamu kena check 2 kali. Jadi warna biru ni kamu keluarkan 6 lagi kecil daripada 7. Jadi kita nak check 7 ni betul ke tak? Kita nak check 7 ni betul ke tak? Jadi kita tengok kepada simbol. Kita tengok kepada simbol. Simbol tu yang bahagian terbuka ni, yang bahagian ternganga tu, dia menghadap kepada nombor 6 ke nombor 7? 7. 7. Jadi baru kita check.
pastikan nombor dalam kotak ni lagi besar daripada nombor 6. Sebab apa? Sebab dia terbuka tu, dia terbuka, yang bahagian terbuka ni mesti lagi besar. Bahagian terbuka ni mesti besar dan bahagian tertutup yang cikgu muncungkan ni mesti lagi kecil. Jadi inilah keadaan yang betul. Cikgu tunjuk contoh. Sebab apa? Cikgu nak tunjuk contoh ni. Kejap kawan kamu nak masuk. Cikgu tunjuk contoh ni 6 dengan 7. Jadi kamu boleh baca, kamu boleh baca apabila 7 ni, 7 ni kamu nampak dia lagi besar daripada 6. Jadi syarat yang warna biru tu lulus. Kita pergi pula kepada syarat warna hijau. Ni kotak warna hijau. Okey, jadi cikgu tunjuk Okey, cikgu tulis dekat bawah 7, 8. Okey, kalau kamu tengok dekat bahagian simbol ni, bahagian simbol ni. Yang menganga, yang terbuka dia menghadap kepada nombor 8 ke nombor 7? 8. Jadi nombor yang paling besar antara dua nombor dekat sini mesti ke arah nombor 8. Jadi cikgu letakkan nombor 7. Jadi dikira sebagai betul. Sebab apa? Sebab syarat untuk selesaikan warna hijau ni adalah nombor 8 lagi besar. Okey. Jadi kalau kamu kurang jelas, cikgu kurang jelas lah, saya kurang faham. Okey, tak apa, cikgu akan tunjukkan contoh. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh seterusnya. Okey, tengok ni betul-betul. 3. Lepas tu cikgu letak kotak. Cikgu letak kotak. Lepas tu cikgu letak 6. Cikgu letak 6. Sekarang ni kita nak tahu nombor apa yang bila diisi dalam kotak ni jawapan kita betul. Kita nak tahu tu. Nombor apa kita nak isi dalam kotak tu jawapan kita betul. Jadi kamu tengok ni dekat depan ni. Okey, sekarang kita nak cek nombor apa yang boleh diisi di dalam kotak ni. Jadi syarat dia kalau kamu nak cek ni nombor kamu betul ke tak kamu letak, kamu kena tengok simbol. Kamu kena cek simbol ni. Jadi kamu letak simbol ni 3, lepas tu simbol. Simbol, lepas tu kotak. Sekarang ni cikgu soal kamu. Kita cek dulu yang bahagian warna biru. Ini adalah bahagian warna biru. Okey. Jadi kalau kita tengok simbol ni, yang bahagian terbuka menghadap 3 ke menghadap kotak? Okey, kotak. Jadi bila dia menghadap kotak, nombor dalam kotak mesti lagi besar daripada 3. Kamu tak boleh letak nombor 2. Kamu tak boleh letak nombor 1. Sebab apa? Sebab nombor dalam kotak mesti lagi besar daripada nombor 3. Jadi siapa letak nombor 2 salah. Siapa letak nombor 1 salah. Jadi kamu tak boleh letak nombor 3 juga. Yang kamu boleh letak sekarang adalah nombor 4. Kamu boleh letak nombor 4. Sebab apa? Sebab nombor 4 lagi besar daripada nombor 3. Itu untuk yang warna biru. Kristina jelas, Kristina? Jelas, cikgu. Okey, sekarang kita pergi kepada yang warna hijau. Tengok kepada yang warna hijau. Okey, warna hijau, cikgu letak kotak. Kita tengok ni, cikgu letak kotak. Lepas tu cikgu letak simbol. Lepas tu cikgu letak 6. Sekarang fokus kepada yang warna hijau. Simbol ni menganga ke arah kotak ke menganga ke arah 6? 6. 6. Maksudnya, nombor yang dalam kotak ni mesti lagi kecil daripada 6. Kamu tak boleh letak 7. Sebab apa? Sebab 6 kena lagi besar daripada nombor yang dalam kotak. Kamu tak boleh letak 8. Sebab apa? Sebab nombor 8 dia lagi besar daripada nombor 6. Jadi kamu boleh letak 5. Kamu boleh letak 5. Kamu boleh letak 4. Jadi dekat sini cikgu letak 4 lah. Sebab cikgu test nombor 4. Jadi bila kita letak nombor 4 dekat sini, 4 menepati syarat. Yang mana dia tak lagi kecil daripada 3 dan dia tak lagi besar daripada 6. Tu cara dia. Boleh faham ke? Jelas ke setakat tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Bagus. Kita tengah salin. Salin.
Okey, cikgu nak soal kamu. Kalau cikgu letak nombor selain nombor 4, cikgu letak nombor 5. Betul tak kalau cikgu letak nombor 5? Betul. Betul. Okey, tengok cikgu letak nombor 5. Jadi bila cikgu letak nombor 5, tengok ni syarat dia. Nombor 5 lagi besar daripada nombor 3. Dah betul dah. Jadi syarat ni dah betul. Lepas tu kita check pula warna hijau. Nombor 5 dia tak lagi besar daripada nombor 6. Maksudnya nombor 5 lagi kecil daripada nombor 6. Jadi jawapan yang boleh diisi di dalam kotak adalah nombor 4 dengan nombor 5. Siapa isi nombor 4 dikira betul, siapa isi nombor 5 pun dikira betul. Jelas ke? Jelas. Afikah jelas, Afikah? Jelas. Baik, mantap. Putih bilik Afikah. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak gantikan kotak tu dengan X. Kita sekarang kalau main kotak-kotak ni masa darjah 6, masa darjah 5, masa sekolah rendah. Jadi sekarang kita masuk kepada huruf. Kita gantikan huruf. Kita gantikan huruf. Kalaulah kamu tengok contoh, ini contoh soalan. Contoh soalan ni, nombor yang boleh digantikan ke dalam kotak adalah 4 dengan 5. Sekarang cikgu nak kamu cuba buat. Cikgu bagi nombor 7. Lepas tu cikgu gantikan huruf X. Lepas tu cikgu gantikan nombor 10. Senaraikan semua huruf yang cikgu boleh letak dalam X ni. Senaraikan semua huruf yang cikgu boleh letak dalam X ni. Semua huruf pula, semua nombor. Okey, cuba buat. Okey. Kalau ada masalah, ada soalan, bagi tahu cikgu. Oh, baguslah. Ramailah yang dah siap. Waduh, cikgu suka betul lah. Okey, bagus. Dah ada ramai yang hantar ni. Senang je kan? Monkey D. Luffy. Oh, mantap. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit lah. Cikgu bagi 2 minit. 9, 10 cikgu terus tunjuk jawapan dia. Bagus, bagus. Ramai yang betul. Bagus, bagus. Cikgu suka. Okey, bagus. Siapa Monkey D. Luffy ni? Layan ke One Piece? Cikgu pun tengok. Okey, tapi tak apa. Cikgu bagi lagi 2 minit. Bagus Anik. Bagus Anis Syamimi. Bagus Afikah. Okey, bagus Naim. Okey. Okey, bagus. Ramai yang betul. Cikgu suka. Inilah yang kita nak. Okey, kalau tak faham tanya. Okey, cikgu nak teruskan ni. Cikgu tak semak lagi. Cikgu baru semak ada 10 orang. Okey, ada lagi berapa cikgu tak semak. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu tak boleh assume semua orang faham. Jadi cikgu kena terangkan lagi. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan 7 lagi kecil daripada X, lagi kecil daripada 10. Okey, masing-masing boleh tengok ni. Kita nak selesaikan ni 7 lagi kecil daripada X. Kamu tengok syarat warna biru.
7 lagi kecil daripada X. Sekarang ni, cikgu nak soal kamu simbol yang ni. Simbol dia punya ketaksamaan. Dia ternganga, dia terbuka belah 7 ke belah X? Belah X. Okey, pandai belah X. Jadi bila dia terbuka belah X, kamu kena pastikan nombor dekat X lagi besar daripada 7. Kamu tak boleh siapa gantikan nombor 6 salah. Sebab apa? Sebab nombor 6 lagi kecil daripada 7. Siapa gantikan dengan nombor 5 dia salah. Sebab apa? Sebab nombor 5 lagi kecil daripada 7. Jadi kamu nak gantikan, kamu kena gantikan nombor yang lagi besar daripada 7. Sebab apa? Sebab X tu nilai dia lagi besar daripada 7. Jadi kamu boleh mula dengan 8. Kamu boleh mula dengan 9. 8, 9. 9 pun lagi besar daripada 7. Tu cara dia. Okey, kita tengok pula yang warna hijau. X lagi kecil daripada 10. Kita tengok pula simbol ketaksamaan yang warna hijau. Yang cikgu petakkan warna hijau ni. Simbol ketaksamaan tu dia menghadap kepada X ke dia menghadap kepada nombor 10? Dia terenganga, dia terbuka nombor 10 ke X? Okey, nombor 10. Maksudnya X, dia tak boleh lagi besar daripada nombor 10. Cikgu tak boleh letak nombor 10. Siapa letak nombor 10, dikira salah. Siapa letak nombor 11, lagilah salah. Sebab apa? Sebab X dengan 10, 10 lagi besar daripada X. Jadi nombor yang hanya boleh digantikan ke dalam X hanyalah nombor 8 dengan nombor 9. Jelas ke semua? Boleh fahamkah? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita cuba nombor yang lagi besar. Kita cuba nombor yang lagi besar. Cikgu letak 15. Lepas tu cikgu letak X. Lepas tu cikgu letak 21. Okey. Tengok kepada nombor kat petak ni, senaraikan pula nombor yang boleh cikgu gantikan ke dalam X. Okey, cuba buat yang tu pula. Bagus. Cikgu dapat respon yang ramai. Cikgu suka. Kalau tak faham, tanya cikgu. Aiman Haziq macam mana Aiman Haziq? Jelas ke? Okey. Aiman Haziq setakat ni ada soalan nak tanya cikgu? Ada lagi cikgu. Okey. Afikah ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Okey, bagus. Okay, cikgu tunggu. Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 2 minit. 9.16 cikgu mula menjawab. Okey, bagus.
Panasnya. Ya. Okey, lagi 1 minit. Kita tengok kita faham. Senang itu. Sebenarnya semua buai boleh diganti. Okey. Jadi cikgu dah nak buat dah. Ramai dah selesaikan dah. Bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Kena faham yang ni. Sebab lepas ni cikgu nak tambah simbol ketaksamaan. Kita baru belajar 2 ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengok yang warna biru. Tengok yang warna biru. 15 simbol ketaksamaan X. 15 simbol ketaksamaan. Lepas tu dia buat X. Sekarang ni cikgu nak soal kamu secara mudah. Simbol ketaksamaan tu dia terbuka menghadap 15 ke menghadap X? X. X. Maksudnya X mesti lagi besar daripada 15. Tengok balik nota kita tadi. Jadi X tu kamu tak boleh isi dengan nombor yang lagi kecil daripada 15. Siapa isi 14 salah. Siapa isi 13 lagilah salah. Sebab apa? Sebab dia lagi kecil daripada 15. Syarat dekat sini X tu lagi besar daripada 15. Jadi kita gantikan X. Jadi kita boleh gantikan X dengan 16. Sebab apa? 16 lagi besar daripada 15. Kita juga boleh gantikan dengan 17. Sebab apa? Sebab 17 lagi besar juga daripada 15. Jelas ke untuk warna biru tu? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok pula kepada yang warna hijau. X lagi kecil daripada 21. Okey, sekarang ni kita tak payah pandang dia lagi besar ke lagi kecil ke. Kita tengok simbol ketaksamaan ni. Simbol ketaksamaan tu dia menghadap dekat X ke dekat 21? 21. Ya, dia terbuka, dia tu menghadap kepada 21. Jadi ingat nota cikgu, yang terbuka tu nombor besar. Jadi 21 mesti besar daripada X. Jadi siapa-siapa yang gantikan nilai X dengan nombor yang lagi besar daripada 21, contohnya dia ganti dengan 22, salah. Sebab apa? Sebab dia terbuka, yang simbol ni yang terbuka menghadap 21. Siapa yang gantikan dengan 23 salah. Sebab apa? Sebab 23 lagi besar daripada 21. X tak boleh besar daripada 21. Jadi kita gantikan dia dengan 20. 20 pun betul. 20. Kita boleh gantikan dia makin kecil, makin kecil. 19. Kita gantikan dia dengan 18. Dan 17, 16. Inilah nombor 5 nombor yang kita boleh gantikan ke dalam X. 16, 17, 18, 19, 20. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kelas kita pada malam ini. Cikgu akan teruskan kelas kita pada malam ini. Okey, tengok ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada page yang seterusnya. Kita tambah simbol ketaksamaan. Tadi kita belajar kalau simbol ni dia lagi besar. Dia lagi besar. Kenapa dia lagi besar? Sebab dia pandang kanan. Macam tu je. Kalau dia arah dia ke kanan, dia lagi besar. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, simbol ni dia pandang kiri. Kita cakap dia lagi kecil. Lagi kecil. Okey, simbol yang ketiga kita cakap apa? Lagi besar dan sama dengan dia ada misai dekat bawah. Dia ada garisan dekat bawah dia. Jadi kita cakap apa? Lagi besar, lagi besar dan sama dengan. Kita cakap dia lagi besar dan sama dengan. Okey, nombor 4 pula.
Dia sama je, sama atas bawah. Cikgu tunjuk kat atas, cikgu tunjuk kat bawah. Lagi kecil, lagi kecil. Kalau cikgu tambah lagi kecil macam ni tengok cikgu tulis Tengok cikgu padam balik Okey, cikgu tambah. Okey, ni lagi kecil. Ini adalah lagi kecil. Tapi bila cikgu tambah garisan dekat bawah dia, cikgu kena letak dan sama dengan. Mana datang dua-dua simbol ni? Mana datang simbol ni? Simbol ni adalah hasil daripada simbol lagi besar dia bergabung. Dia bergabung dengan apa? Dia bergabung dengan simbol sama dengan. Dia jadilah simbol macam ni. Kalau simbol yang lagi kecil tu macam mana? Simbol lagi kecil, dia pandang kiri pula. Dia bergabung dengan apa? Ni nota tau. Dia bergabung dengan sama dengan. Ni adalah simbol yang warna biru dengan yang warna hijau. Jadi kita nak fahamkan ni. Kita nak fahamkan apakah benda-benda simbol ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini juga. Cikgu akan tak pergi jauh-jauh pun. Cikgu akan tunjukkan contoh dekat sini sahaja. Okey, kita tengok Okey, yang pertama adalah cikgu tunjuk kepada lagi besar. Okey. Kalau cikgu cakap macam tadi, cikgu tunjuk macam tadi, X lagi besar daripada 5. Cikgu tulis X lagi besar daripada 5. Apakah yang nombor boleh digantikan ke dalam X? Cikgu boleh gantikan dengan 6. Cikgu tak boleh gantikan dengan 4. Sebab apa? Sebab bahagian terbuka ni menghadap X. Ni nampak ni dia menghadap X. Jadi bila dia menghadap X, nombor X kena lagi besar daripada 5. Jadi cikgu mulakan dengan 6. Makin besar, cikgu boleh gantikan X dengan 7. Cikgu boleh gantikan X dengan 8. Dan seterusnya. Sampai situ jelas ke? Nak dengar suara sikit? Bagus. Okey. Seterusnya cikgu pergi kepada lagi kecil. Lagi kecil. Bila cikgu cakap X lagi kecil daripada 5, maksudnya cikgu tak boleh gantikan X tu dengan satu nilai yang lagi besar daripada 5. Cikgu tak boleh gantikan dengan 6. Sebab apa? Sebab yang bahagian ternganga ni, yang bahagian terbuka tu, dia menghadap 5. Jadi X, nombor yang dalam X mesti lagi kecil daripada nombor 5. Jadi cikgu boleh gantikan dengan 4 dan makin mengecil. 4, cikgu gantikan dengan 3. Cikgu gantikan dengan 2. Dia makin mengecil, makin mengecil. Tu jawapan dia. Itu nombor 1 dengan itu nombor 2. Okey. Ya, ada soalan? Ya, cikgu tunjuk tadi yang mana tadi yang 5 ke X tu dia sampai negatif ke? Dia sampai negatif, dia kecil sampai negatif. Dia boleh mengecil. Kalau kita tulis kosong, kosong kan lagi kecil daripada 5. Kalau kita tulis negatif 1, negatif 1 kan lagi kecil daripada 5. Dia terus mengecil, terus mengecil, terus mengecil. Asalkan dia lagi kecil daripada 5. Boleh faham? Okey, okey. Jadi kita pergi pula kepada simbol nombor 3. Lagi besar dan sama dengan. Lagi besar dan sama dengan. Bila cikgu cakap X lagi besar dan sama dengan 5. Cikgu tak ambil nombor lain. Cikgu ambil nombor 5 je dekat contoh sini. Bila cikgu cakap lagi besar dan sama dengan 5. Dia lagi besar. Kita faham lagi besar. Tapi sekarang ni dia ada sama dengan. Dia ada garisan dekat bawah. Jadi kalau kamu tengok dekat atas dimula dengan 6. Sebab apa? Dia tak boleh sama dengan 5. Dia lagi besar. Tapi dekat nombor 3, dia kena mula dengan 5. Sebab apa? Sebab dia ada simbol sama dengan. Maksudnya kita cakap apa? X sama dengan 5. Dan dia terus membesar. Sebab apa? Sebab simbol tu ke arah kanan. Jadi makin besar. 6, 7, 8 dan seterusnya. Macam tu juga dengan nombor 4. X lagi kecil dan sama dengan 5. Bila cikgu cakap X lagi kecil dan sama dengan 5, maksudnya dia terus mengecil. Tapi dia ada simbol sama dengan. Maksudnya dia ada X sama dengan 5. 5 tu terlibat dan dia terus mengecil.
4. Dia terus kecil. 4. Dia terus kecil. 3, 2, 1 dan seterusnya. Inilah penggunaan simbol-simbol di hadapan. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, bagus. Sempat ke salin tu? Sempat cikgu. Sempat. Ada panggil ustaz dah. Okey, bagus. Naim sempat tak salin? Sempat cikgu. Okey, bagus. Ni simbol 4 simbol ni kita kena kenal. Nanti masuk SPM simbol-simbol ni. Simbol ni betul cara cakap masuk SPM. Siapa yang tak faham simbol ni masa sekarang, dia susah dekat form 4. Cikgu pun form 4 pun nak kena terang balik benda ni. Cikgu harap nanti cikgu kamu masa form 4 jelas tentang benda ni. Tapi tak apa, memang kita belajar tu kalau student lupa kita terang balik. Macam tu je. Okey. Jadi cikgu nak pergi tunjuk pula. Contoh kalau ada 3 nombor. Okey, tadi kita gantikan dengan kotak. Okey, sekarang ni tengok dekat depan. Kita buat banyak sikit. Kita buat banyak sikit latihan ni. Bagi faham betul-betul. 5. Cikgu bagi nombor kecil. 5 X. Lepas tu cikgu gantikan dengan 7. Okey, masing-masing tengok kat depan. Okey. Tengok ni, cikgu buat warna hijau dulu. 5 X. Okey. Sekarang ni, yang simbol terbuka ni, yang bahagian terbuka dia menghadap X ke dia menghadap 5? X. Okey. Jadi bila dia menghadap X, maksudnya nombor yang nak digantikan ke dalam X mesti lagi besar daripada nombor 5. Jadi cikgu gantikan dengan 6, cikgu gantikan dengan 7. Tapi kamu kena faham, dia ada sama dengan dekat bawah ni. Jadi kamu kena masukkan nombor 5 ke dalam X tu. Jelas ke kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu buat warna hijau pula. X lagi kecil dan sama dengan 7. Kita tengok simbol dekat tengah ni. Simbol dekat tengah ni yang bahagian terbuka tu menghadap 7 ke menghadap X? 7. 7. Jadi bila dia menghadap 7, nombor yang nak digantikan ke dalam X pastikan tak lagi besar daripada 7. Dia tak boleh jadi nombor 8. Dia tak boleh jadi nombor 9. Sebab apa? Kita tak nak dia lagi besar daripada 7. Jadi dia mengecil. Dia mengecil dan dia ada sama dengan dekat bawah ni. Dia ada misai. Jadi 7 tu kena terlibat. Kita dah letak 7. Dan dia terus mengecil. 7 tolak 1. Kita dapat 6. Makin mengecil 5. Jadi nombor-nombor yang boleh digantikan ke dalam soalan contoh yang cikgu tunjuk ni adalah ada 3 nombor. Nombor 5 boleh ganti dalam X ni. Nombor 6 boleh ganti ke dalam X ni. Nombor 7 boleh diganti ke dalam X ni. Jadi inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu bagi latihan. Okey, cikgu bagi latihan. 12 X. Lepas tu cikgu letak 16. Okey, bagi tahu cikgu apakah nombor yang boleh digantikan ke dalam X. Cikgu bagi 2 latihan lah. 25 X 27. Okey. Ini soalan nombor 1. Ini soalan nombor 2. Cuba buat. Okey, bagus. Bagus. Cuba buat yang tu.
Okey, cikgu tunggu eh. Ya, ada soalan jangan lupa tanya eh. Oh, bagus Anisha Mimi. Dah nampak dah tu. Okey, bagus. Okey, sebabkan ada 2 soalan, 9.33. Cikgu bagi 3 minit. Okey, lagi 2 minit. Cikgu tunggu. Lepas ni kita nak masuk graf pula. Anik okey ke setakat ni Anik? Okey. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tengah cek seorang-seorang kan. Tapi minta maaf lah kalau cikgu tak sempat cek. Cikgu cek ramai. Kalau ada soalan, bagi tahu cikgu. Nanti cikgu cari. Okey, bagus. Okey, bagus. Ramai yang betul. Okey, pandai. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan di hadapan. Okey, macam mana nak selesaikan ni? Jibril, boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan ni? Oh, hilang lah. Kristina, boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan ni? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 1 dulu eh. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 1. 12 dengan X. Kita tulis dekat bawah. 12 lagi. Lepas tu cikgu buat simbol ketaksamaan X. Soalan cikgu nak tanya kamu, simbol ketaksamaan tu dia terbuka menghadap 12 ke menghadap X? X. Jadi bila dia menghadap X, pastikan X lagi besar daripada 12. Jadi X boleh diisi dengan 13.
X boleh diisi dengan 14. Disebabkan dia ada simbol sama dengan dekat belah bawah ni, dia ada garisan tu, kamu jangan lupa masukkan sekali 12 ke dalam kita punya jawapan. Itu yang warna biru. Warna hijau pula kita selesaikan. X lagi kecil dan sama dengan 16. Sekarang ni tengok kepada yang warna hijau. Simbol yang terbuka tu, dia menghadap 16 ke dia menghadap X? Mana? 16. Jadi pastikan X jangan lebih besar daripada 16. Jadi X dia boleh mula dengan 15. Sebab apa? Sebab kita tak nak lagi besar daripada 16. Kita siapa-siapa yang tulis 17 salah. Siapa-siapa tulis 18 salah. Sebab apa? Sebab X tak nak lagi besar daripada 16. Maksudnya dia kena kecil daripada 16. Kurang 15, 14. 15 kita dah salin. 14 kita dah salin. Jadi kamu tengok dia ada garisan dekat bawah ni. Jadi dekat sini dia ada 16 juga dalam jawapan X kita. Ini tu kita. Jelas ke semua? Boleh faham ke nombor 1? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita tengok kepada nombor 2. 25 dengan X. 25 lagi kecil dan sama dengan X. Kita tengok yang menghadap terbuka ni, yang terbuka ni, dia menghadap, dia menghala kepada huruf X. Jadi maksudnya X kena lagi besar daripada 25. X dia kena besar daripada 25. Cikgu tulis 26. Cikgu tulis 27. Tapi dia ada garisan dekat bawah. Jadi 25 jangan lupa masukkan. Itu untuk warna biru. Untuk warna hijau, X lagi kecil dan sama dengan 27. Maksudnya 27 tu lagi besar daripada X. Jadinya bila dia lagi besar daripada X, kita tulis macam mana? X jangan lagi besar daripada 27. Siapa tulis 28? Salah. Siapa tulis 29? Salah. Jadi dia ada sama dengan dekat bawah ni. Dia mula dengan 27 dan terus mengecil. 26, 25. Inilah jawapan nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham ke soalan nombor 2 ni? Jelas. Okey, bagus. Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Iris. Iris boleh dengar cikgu, Iris? Mana Iris ni? Cikgu harap Iris ni boleh jelas Okey, habis dah. Ini kita nak kenal simbol ni. Sebab kalau kita tak kenal simbol ni, kita tak boleh nak buat. Jadinya kita nak pergi pula kepada soalan graf. Kita nak masukkan pula kepada soalan graf. Jadi cikgu nak buat banyak sikit hari ni. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 1, 2, 3, 4 ni cikgu nak buat dekat depan. Sebelum tu cikgu kena bagi nota. Okey, tengok nota cikgu bagi. Okey, simbol ketaksamaan kan dia ada 4. Ni simbol ketaksamaan dia ada 4. Ingat kalau orang tanya simbol ketaksamaan dia berapa, kamu jawab 4. Simbol ketaksamaan ada 4. Okey, ni cikgu tunjuk. Okey, yang pertama lagi besar. Okey. Jadi kalau lagi besar ni kita nak masukkan ke dalam graf, kamu buat macam mana? Kamu buat bulatan dan dia ada arah dia ikut. Arah yang ni dia menghala ke kanan. Jadi arah kita punya ni menghala juga ke kanan. Dia ikut arah simbol tu. Nombor 2. Kalau cikgu buat lagi besar dan sama dengan, sama juga dia menghala ke kanan. Tetapi disebabkan dia ada simbol ataupun dia ada garisan di bawah simbol ni, kita hitamkan. Itu sahaja beza nombor 1 dengan nombor 2. Dia still ke kanan, nampak ni? Dia ke kanan, dia kanan. Dan simbol untuk dimasukkan ke dalam graf, dia ke kanan juga. Tu nombor 2. Nombor 3, dia makin kecil. Dia makin kecil. Jadi bila dia makin kecil,
kita punya simbol macam ni. Kenapa dia tak hitamkan? Sebab dia tak ada sama dengan. Tengok ni. Dia menghala ke kiri pula. Jadi, anak panah ni dia menghala ke kiri pula. Sama. Dia ikut dia punya simbol tu. Okey. Yang keempat. Lagi kecil. Dan sama dengan. Disebabkan dia ada sama dengan dekat bawah ni. Dia ada garisan ni. Kita hitamkan. Dan dia mengarah ke kiri. Jadi dia bila dia menghala ke kiri, jadi kita punya anak panah pun ke kiri juga. Jadi inilah jawapan nombor 4. Ini nota dia. Ini nota dia. Cikgu bagi masa nak salin. Cikgu bagi masa nak salin. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk contoh. Boleh ke cikgu mula tunjukkan contoh? Boleh. Okey. Okey, ni salin tau. Sambil-sambil tu kamu kena salin. Yang tak salin lagi, salin dah. Kalau yang dah salin lagi semalam, okey, salin lagi kalau nak lagi power. Okey. Cikgu kalau rasa dah faham juga, ikutlah. Okey. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan satu contoh yang pertama. Tengok kepada contoh yang pertama. Okey. Dia pakai simbol ni. Jadi bila dia pakai simbol ni, dia ada sama dengan dekat bawah. Kamu check dia ada sama dengan dekat bawah. Bila dia ada sama dengan, maksudnya kita katkan. Kita hitamkan. Hitamkan kat mana? Kita tengok nombor dia. Nombor sini nombor 1. Jadi cari nombor 1, hitamkan atas nombor 1 tu. Arah dia pula macam mana? Arah dia pula, kita tengok ni. Dia menghala ke kiri. Jadi bila dia menghala ke kiri, arah kita ke kiri juga. Jadi kita ambil anak panah, pergilah sampai habis. Sampailah -7 tu. Ini adalah contoh untuk simbol lagi kecil dan sama dengan. Jelas ke nombor 1 cikgu tunjuk tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu nak tunjuk pula lagi. Cikgu nak tunjuk pula lagi satu contoh. Sekejap. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 2. Kita tengok kepada soalan nombor 2. Okey, M lagi besar. Bila dia lagi besar, kita tengok kepada kita punya nota. Lagi besar dia bulatkan. Bulat kosong. Bulat kat mana? Bulat dekat -2. Cari -2, bulat kosong atas -2. Lepas tu arah dia macam mana? Kalau dia ke kanan, maksudnya anak panah kita ke kanan. Bawalah dia ke kanan sampai habis. Ni adalah jawapan nombor 2. Jelas ke nombor 2? Boleh nampak ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita akan pergi pula kepada Saya, ya. kalau gerakan ini, dia memang ikut huruf ke? Kalau saya tengok nombor 1 X, nombor 2 M. Kenapa naik? Itu soalan. Huruf boleh berubah. Huruf dia boleh jadi A sampai Z. Dia boleh ambil mana-mana. A boleh, B boleh, C boleh sampai Z. Jelas Naim? Okey Naim, boleh faham? Faham. Huruf dia boleh. Huruf ni adalah kita cakap dia huruf ni kita adalah algebra. Dekat mana kita guna huruf ni untuk meletakkan sesuatu nilai yang kita tak tahu. Kita gantikan dengan huruf sekejap. Okey. Bagus. Soalan yang baik. Okey. Kita pergi kepada soalan 6. Soalan 6 ni cikgu tak buat lagi kot. Okey. Cikgu tak buat lagi. Okey. Tengok kepada soalan 6 pula. Okey. Cikgu letak simbol dia macam ni. Bila cikgu letak simbol dia macam ni, kamu terus tengok nota cikgu. Dia hitamkan. Disebabkan dia ada misai. Dia ada garisan dekat bawah ni. Dia hitamkan. Hitamkan kat mana? Okey. Jadi, bila dia hitamkan, kamu kena tengok simbol dia. Kamu kena tengok simbol dia. Ni adalah contoh yang kamu kena faham. Okey, apa contoh nota? Nota yang seterusnya cikgu nak bagi. Okey, seperti yang Naim tanya tadi. Kamu kena letakkan huruf di kiri.
huruf mesti di kiri. Dan nombor mesti di kanan. Nombor mesti di kanan. Jadinya kamu tengok kepada nombor 6. Yang cikgu tunjuk kepada nombor 6. 4 lagi besar dan sama dengan X. Kalau kita tengok dekat bahagian kiri, ini bahagian kiri ini adalah kiri. Ini adalah kanan. Ini adalah kanan. Okey, jadi bila kita tengok kiri dengan kanan, dia tak cukup syarat. Apa syarat dia? Huruf mesti di kiri. Jadi, sekarang huruf kita dekat kanan. Kita alihkan huruf dekat kanan pergi kiri. Nombor pula, dia mesti kat kanan. Kalau kamu tengok nombor 4 ni dekat kiri. Alih nombor 4 pergi kanan. Dan bila kamu dah tukar simbol dia, kamu dah tukar kedudukan X dengan huruf dia, huruf dengan nombor dia, kamu kena fahamkan simbol ni. Simbol ni dia menghadap X ke dia menghadap nombor 4? Cikgu nak soal kamu semua. Dia menghadap X ke dia menghadap nombor 4? Menghadap Dia terbuka dekat X ke terbuka dekat nombor 4? 4. Jadi dekat bawah pun mesti dia terbuka menghadap nombor 4. Jadi bila kita dah selesaikan macam ni baru kita buat. Kamu kena ingat kalau yang ni kamu tak boleh buat lagi. Jadi tengok nota bila dia ada misai dekat bawah kita gelapkan. Gelapkan kat mana? Nombor 4. Cari nombor 4 kita gelapkan. Dan dia mengarah kepada kiri. Jadi bila dia mengarah kepada kiri, bawalah anak panah sampai habis. Itu cara dia. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, mantap. Okey, sekarang ni kita buat latihan sikit. Cikgu keluarkan nombor 6 ni, cikgu letakkan dekat bawah. Cikgu pergi kepada tadi cikgu buat nombor apa? 1 dengan 2. Okey, cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 3. Lepas tu, cikgu nak masing-masing kita buat 3 soalan. Cuba buat nombor 4. 2 je lah. Okey. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat 1 dan 2. Cuba buat nombor 3 dan nombor 4. Rujuk contoh tu. Okey, bagus. Cikgu nak check suara seorang lagi ni. Okey. Okey, bagus. Ramai yang betul. Okey. Okey, bagus. Dah hadiah anda hantar. Senang je kan?
Okey, lagi 1 minit. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Buat dulu nanti cikgu check. Okey, bagus. Ramai dapat buat. Cikgu suka. Okey, Kristina dapat buat dah Kristina. Dapat cikgu, saya dah hantar. Okey ya ke? Ramai sangat. Ramai. Cikgu ke bawah. Malam ni ada 30 orang. Ramai ada 25 dah hantar. Bagus, bagus. Okey, jadi cikgu akan mula tunjukkan dekat depan jawapannya. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 3. Kalau dia ada misai, kamu terus hitamkan. Nak hitamkan dekat mana? Nombor 4. Cari nombor 4, hitamkan atas dia. Itu perkara pertama. Lepas tu kamu tengok pula arah dia. Dia ke kiri. Jadi, anak panah dia ikut ke kiri juga. Ini jawapan dia. Tu nombor 3. Dan nombor 4. Nombor 4. Bila cikgu cakap ke kanan pula. Kalau dia tak hitamkan, kita bulatkan. Sekarang dia -6. Kita bulatkan atas -6. Anak panah dia ke mana? Ikut arah ni. Jadi bila dia ke arah macam ni, kita bawa dia ke kanan juga sampai hujung. Inilah jawapan dia. Nombor 3 dengan nombor 4. Jelas ke semua nombor 3 dengan nombor 4? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Itu adalah nombor 3 dengan nombor 4. Okey, jangan layu-layu lagi. Kita ada setengah jam lagi. Nak habis dah masa kita. Okey, tengok kepada contoh nombor 6 yang cikgu alihkan daripada kiri ke kanan. Okey, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan 2 soalan ni. Iaitu nombor 7. Kejap mana nombor 7? Nombor 7. Nombor 8. Okey, nombor 7 dan nombor 8. Cuba buat 2 soalan yang cikgu bagi dekat depan. Tengok pula contoh nombor 6 tu. Tengok macam mana cikgu tukarkan huruf pergi kiri dengan nombor pergi kanan. Okey, cuba buat nombor 7 dengan nombor 8 pula. Okey, cikgu bagi masa. Kalau ada soalan tanya je. Okey, bagus cikgu suka. Afikah okey ke Afikah? Okey. Okey. Okey, bagus. Dah ada yang nak buat.
Okey, lagi 1 minit. Cikgu tunggu. Okey, baguslah. Ramai yang betul. Bagus, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Boleh ke cikgu mula buat ni? Boleh. Okey, okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 7. Okey, negatif 2 B, pindahkan. Okey, bagi yang tak nampak kiri dengan kanan, ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Yang warna hijau ni bahagian kanan. Jadi yang kiri ni mesti huruf B ni mesti duduk kiri. Dan nombor ni mesti duduk kanan. Jadi bila kamu pindahkan ke atas kiri dengan kanan ni, nombor arah simbol ni kena berubah juga. Jadi tips dia adalah tengok dia terbuka belah mana. Dia terbuka sekarang ni menghadap B. Jadi pastikan dekat bawah pun dia menghadap B juga. Yang bahagian terbuka tu. Jadi lepas kamu dah dapat buat yang ini, barulah kamu selesaikan. Okey, dia tak ada misai sekarang ni. Jadi dia bulat kosong. Bulat kosong kat mana? Negatif 2. Cari negatif 2 bulat kosong. Lepas tu dia menghadap ke kanan. Ambil anak panah, menghadapkanlah dia ke kanan. Tu cara nak selesaikan soalan nombor 7. Nombor 7 ada soalan? Boleh faham ke? Jelas ke setakat ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, nombor 8 pula. 1 lagi besar daripada X. Okey, ini kiri. Ini adalah kiri. Ini adalah kanan. Jadi sekarang ni, huruf yang dekat kanan ni kena bawa ke kiri. Nombor yang dekat kiri ni kena bawa ke kanan. Jadi bila kita tukar, arah simbol pun kena tukar. Jadi sekarang ni kalau dekat atas ni kita tengok dia menghadap nombor 1. Kat bawah pun dia kena menghadap nombor 1 yang bahagian terbuka. Jadi bila nombor dah kita letak belah kiri baru kita selesaikan. Sekarang ni kita bulatkan kosong. Bulat kat mana? 1. Cari 1, bulatkan. Lepas tu mengarah ke kiri. Jadi dekat sini kita ke kirikan dia. Inilah jawapan nombor 7 dan jawapan nombor 6. Boleh faham ke semua nombor 7 dengan nombor 6? Boleh. Boleh. Afiqah macam mana? Jelas Afiqah nombor 7 dengan nombor 8? Jelas. Okey. Jadi cikgu harap jelas. Okey, kita nak pergi. Okey, kita ada setengah jam je lagi ni. Jadi kita nak pergi kepada one step equation. One step equation ni macam tadi. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan satu contoh. Lepas tu cikgu nak kamu buat 2 contoh. 2 contoh, 2 latihan. Okey. One step equation ni dekat sini bila cikgu cakap one step equation, maksudnya kamu kena cari. Kalau dekat nombor 2 ni kamu kena cari R ni sama dengan berapa. Itu kalau dia bagi tahu persamaan sama dengan selama ni kita belajar. Cumanya untuk topik hari ni, untuk bab 7 hari ni, kita tukar simbol sama dengan ni, dia jadi simbol ketaksamaan. Tengok kepada nombor 2. Negatif 1 tambah R lagi besar dan sama dengan 4. Jadi sekarang ni kita nak cari R tu berapa. Jadi ingat tips dia, huruf mesti di kiri. Huruf mesti di kiri, nombor mesti di kanan. Nombor mesti di kanan. Jadi bila kita nak bawa dia ke kiri, kamu kena faham. Dekat sini adalah kiri. Dekat sini yang nombor 4 ni adalah kanan. Cikgu nak dekat kiri huruf sahaja. Masalahnya dia ada 1 dekat sini.
Jadi bila dia ada 1 dekat sini, kita kena alihkan 1 ni yang tengah ada dekat kiri, kita kena bawa dia pergi kanan. Jadi -1 pindah ke sebelah. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar suara sikit? Positif. Positif. Tambah. Positif. Ni negatif. Pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi selesaikan R. Lagi besar dan sama dengan 4 tambah 1. Kita dapat 5. Jadi bila kita dah dapat persamaan R lagi besar dan sama dengan 5, baru kita masukkan dalam graf. Jadi kalau dia ada misai, kalau dia ada garisan ni, kita bulatkan titik hitam. Bulat kat mana? Cari nombor 5. Bulat atas nombor 5. Lepas tu kita tengok arah dia. Arah dia ke kanan. Jadi anak panah kita mesti menghadap ke kanan juga. Jelas ke nombor 2? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Cikgu akan tunjukkan lagi satu contoh. Sebab cikgu takut kamu tak faham. Jadi kita tengok kepada B pula. Masing-masing tengok kepada nombor 4. Cikgu akan tunjukkan. Tengok betul-betul. Okey, kita tengok kepada nombor 4. Okey, sekarang ni kita nak B. Tengok ni. Cikgu buat garisan. Bagi kamu nampak. Okey. B tolak 7. Okey, kecil daripada -12. Tengok ni. Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Yang kiri mesti huruf sahaja. Jadi cikgu tak nak nombor 7 ni ada dekat kiri. Cikgu nak nombor 7 ni pindah ke sebelah. Jadi 7 ni negatif sekarang ni. Okey, negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. Pandai. Sekarang selesaikan. -12 tambah 7 dapat berapa? Dapat berapa? Ya, kita dapat -5. Jadi bila kita dah dapat yang ni, baru kita masukkan dalam graf. Okey, kalau dia tak ada misai, kita bulatkan. Bulat kat mana? Cari -5. Okey, ni -5. Bulatkan atas -5. Lepas tu kita tengok arah dia. Arah dia ke kiri. Maksudnya anak panah kita kena bawa ke kiri juga. Inilah jawapan nombor 2. Inilah jawapan nombor 4. Jelas ke penerangan cikgu dekat nombor 2 dengan nombor 4? Boleh fahamkah? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita cuba buat 2 soalan. Masing-masing tengok kepada nombor 5. Cikgu bagi lama sikitlah yang ni. Cikgu bagi lama sikit yang ni. Okey, dan masing-masing boleh tengok kepada nombor 6. Cikgu nak masing-masing selesaikan nombor 6 dan nombor 5. Okey, cuba buat. Cikgu, Ya? nombor 5 dengan 6 ya? Ya, nombor 5 dengan nombor 6. Okey, baik. Cuba buat Ni B ni nama siapa? Um, Malu-malu tak apalah. Nanti Batrisha. Trisha. Okey. Okey. Cikgu bagi lamalah sikit yang ni Cikgu bagi 4 minit. 2 minit untuk soalan 5, 2 minit untuk soalan 6. Sambil-sambil tu kamu nak minum air, boleh minum air. Boleh minum air. Biasalah nak habis kelas ni ngantuk pula.
Okey. Okey, masa bergerak lagi 3 minit. Okey, cikgu bagi masa Okey, bagus. Ada yang dah buat lagi 2 minit. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Jibril okey Jibril. Boleh faham setakat Okey. ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus Afiqah. Okey, yang lain ramai dah hantar, bagus. Cikgu tunggu lagi. Okey, bagus. Ni sebab dia ada jalan kerja kan. Jadi cikgu kena check satu-satu. Nanti minggu depan cikgu nak ajar bila simbol tu berubah. Simbol tu boleh berubah. Nanti cikgu ajar. Okey, bagus. Okey, habis dah masa. Cikgu nak buat dah lah. Boleh ke cikgu nak buat ni? Boleh. Okey, kita ada lagi soalan lepas ni bila huruf tu duduk kanan pula. Okey, kita dah nak habis dah masa. 20 minit lagi. Okey, kita tengok. Okey, jadi cikgu nak masing-masing kuat sikit. Okey. A tolak 17 lagi besar daripada negatif 16. Kita nak huruf je dekat kiri. Jadi kita kena alihkan 17 yang dekat kiri ni pergi ke kanan. Jadi 17 ni negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar sikit. Positif. Positif. Sekarang A negatif 16. Positif 17. Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? 1. Jadi bila dekat sini barulah kita masukkan dalam graf. Kalau dia tak ada misai, kalau dia tak ada garisan, kita bulatkan. Bulat kat mana? Bulat kat 1. Cari nombor 1, bulatkan atas dia. Bulat kosong je, jangan hitamkan. Lepas tu tengok anak panah dia. Anak panah dia ke kanan. Jadi kita bawa terus dia ke kanan. Itu cara kita selesaikan soalan nombor 5. Jelas ke nombor 5? Ada siapa-siapa nak tanya soalan nombor 5? Tak ada. Tak ada. Okey, Naim jelaskan Naim nombor 5.
Yes. Okey, bagus. Okey, kita tengok kepada nombor 6. 15 tambah X. Kosong. Okey. Sekarang ni nombor je dekat kiri. Nombor dekat kiri. Nombor dekat kiri. Jadi kita alihkan 15 ni daripada kiri pergi ke kanan. 15 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 15. Jadi dekat sini kosong tolak 15 kita dapat tolak 15. Dekat mana? Dia dekat sini. Ya, nampak ni. Sekarang dia ada garisan. Ni tau negatif 15. Jadi dia ada garisan sekarang ni. Jadi kita hitamkan. Cari negatif 15. Tengok anak panah dia ke kiri. Jadi kita bawa dia ke kiri. Itu adalah jawapan dia. Nombor 6. Jelas ke nombor 6? Alamak, tak dengar suara. Jelas ke nombor 6? Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi kita dah nak habis dah masa kita. Cikgu nak apa? Nak kamu siapa-siapa yang nak minum air tu boleh minum air. Kejap Kita nak pergi dah kepada contoh-contoh soalan yang terakhir. Contoh-contoh soalan yang terakhir adalah apabila kita nampak huruf dia duduk kanan. Huruf dia duduk kanan pula. Tengok kepada nombor 8. Kita dah nak habis dah masa. Semangat sikit. Okey, jadi tengok ni. Tadi huruf dekat kiri. Kan cikgu bagi tahu syarat dia. Huruf mesti kiri. Nombor sahaja ataupun tiada huruf. Yang tiada huruf mesti kanan. Jadi masing-masing tengok ni. Nombor 8 lagi besar dan sama dengan N tolak 6. Huruf ni dekat kanan pula. Macam mana kita nak buat tu? Jadi bila huruf ni dekat kanan, kamu selesaikan dulu. Kamu pindahkan dulu negatif 6 ni. Selesaikan dulu. Negatif 6 pindah ke sebelah, dia jadi positif 6. Dia jadi positif 6. Ni kena salin tau. Positif 6. Selesaikan dulu 8 tambah 6. 8 tambah 6, kamu akan dapat 14. Kita selesaikan dulu. Lepas tu baru kita ubah kedudukan dia. Ini kiri. Jadi dekat kiri mesti huruf. Kita bawa huruf dia pergi kepada kiri. Lepas tu ini kanan. Yang kanan mesti tak ada huruf. Nombor 14. Kita bawa dia pergi ke kanan. 14. Jadi bila kita dah bawa, baru kita tukar simbol dia. Yang ini kalau kita tengok yang terbuka ni menghadap 14. Jadi dekat bawah pun dia menghadap 14. Dekat sini barulah kita selesaikan. Macam mana? Bila dia ada misai. Bila dia ada garisan, hitamkan. Hitamkan kat mana? Hitamkan dekat 14. Cari 14, kita hitamkan. Lepas tu anak panah dia ke kiri. Jadi kita bawa terus dia sampai hujung. Ini adalah cara menyelesaikan soalan 8. Boleh faham ke? Boleh. Bagus. Maksudnya dekat sini kita bawa alih dulu negatif 6 ni. Kita selesaikan dulu N ni. Tak payah nak pindah N tu dulu. Sebab apa? Sebab kalau kamu pindahkan N ni nanti risau simbol ni berubah. Simbol ni jadi pening. Itu cara dia. Jadi cikgu tunjuk pula contoh yang seterusnya. Nak bagi kamu faham ni. Cikgu takut kamu ragu-ragu. Okey, jadi masing-masing tengok kepada contoh 17. Soalannya sama macam soalan 8 tadi. Soalannya sama macam soalan 8 tadi. Negatif 8 lagi besar daripada V tolak 3. Okey, tengok ni Tengok nota cikgu bagi. Huruf tu mesti di kiri. Jadi sekarang ni huruf ni dekat kanan. Huruf ni dekat bahagian kanan. Jadi jangan olehkan huruf dulu. Kita selesaikan negatif 3 ni, pindah ke sana dulu. Negatif 3. Negatif pindah ke sana, dia jadi apa? Positif. Positif 3. Pandai. Okey, cuba tekan kalkulator. Negatif 8 tambah 3 dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 5. Ya, negatif 5V.
Jadi bila kita dah sampai dekat sini, kita jangan terus selesaikan dari graf. Kita kena alihkan. Yang huruf mesti duduk di kanan. Yang nombor mesti duduk di kiri. Jadi bila kita dah terbalikkan posisi masing-masing, yang ni dia terbuka kepada -5. Terbuka menghadap -5. Jadi yang bawah pun mesti menghadap -5. Jadi bila huruf tu dah berada di kiri, barulah kita selesaikan masuk dalam graf. Jadi kalau dia tak ada sama dengan, kita bulat kosong kat mana? Atas -5. Okey, lepas tu tengok anak panah dia. Dia ke kiri. Jadi kita bawa dia ke kiri. Ambil anak panah sampailah -8. Inilah jawapan nombor 8 dan inilah jawapan nombor 17. Jelaskah nombor 8 dan 17? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat 2 soalan. Buat nombor 19 dengan buat nombor 1. Okey, ni dah soalan terakhir dah. Dah tak ada dah soalan dah. Soalan 19 dan soalan 1. Okey ni dah tak ada dah soalan. Okey, macam mana nak buat? Rujuk 2 contoh yang cikgu bagi tu. Okey, cikgu tunggu Cikgu bagi ni lamalah sikit Sampai 10.23 cikgu akan terangkan. Ya, ada soalan jangan segan silu WhatsApp cikgu. Okey, 3 minit lagi. Afika boleh jawab ke tu Afika? Boleh. Kejap nak ada gambar. Okey. Torik macam mana Torik? Boleh ke Torik?
Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Oh, ada thumbs up. Okey, cikgu tunjuk dekat depan Okey, habis dah masa sebab ada lagi 8 minit 8 minit, jadi cikgu akan tunjuk dekat depan. Okey, jadi sebelum kita nak habiskan kelas kita ni, cikgu nak masing-masing sebelum cikgu teruskan, cikgu nak masing-masing buka kamera dulu. Cikgu nak tengok dulu masing-masing punya muka. Okey, okey. Kristina ada. Okey, Madinah ada. Okey, bagus. Okey, Jibril ada. Okey dah, ini adalah soalan yang terakhir dan penjelasan yang terakhir dah. Jadi okey, boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan. Dah nak habis dah. Okey, nombor 19 dengan nombor 1. Jadi boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Dan kamu compare dengan jawapan cikgu. Nombor 19, 25 lagi besar dan sama dengan N tambah 13. Kalau ikut cikgu, kamu pindahkan dulu 13 ni. Maksudnya apa? Maksudnya kamu cari N tu berapa dulu. Cari N tu berapa baru kita tukarkan. Jadi 13 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar suara sikit? Negatif 13. Okey, sekarang tolong cikgu tekan kalkulator. 25 tolak 13 dapat berapa? Dapat berapa 25 tolak 13 tu? 12. Okey, kita dapat 12. Dan lagi besar dan sama dengan N. Jadi bila dia dah macam ni, kita terbalikkan. N ni daripada kanan, kita pindah ke kiri. 12 ni daripada kiri, kita pindah ke kanan. Dan simbol ketaksamaan tu dia menghadap kat mana? 12 ke N? Cikgu soal. 12 ke N? Yang ini. Simbol ketaksamaan ni dia menghadap 12 ke N? 12. Okey, jadi dia menghadap kepada 12. Bawah tu pun menghadap kepada 12 juga. Jadi kita gunakan ni lah bila kita tengok huruf dekat kiri dan nombor dekat kanan. Jadi bila dia ada misai, dia ada sama dengan dekat bawah tu, kita hitamkan. Hitamkan kat mana? Cari 12. Cari 12, hitamkan atas 12 tu. Dan kita tengok arah dia. Arah dia ke kiri. Jadi kita punya anak panah ke kiri juga. Bawalah ke kiri. Jadi inilah soalan 19 ni. Inilah cara nak selesaikan dia. Selesai soalan 19. Jelas ke untuk soalan 19? Boleh faham? Okey. Okey, bagus. Okey, last soalan untuk malam ni. Lepas tu soalan 1. Negatif 12. Negatif 12 lagi besar daripada X tolak 7. Pindahkan negatif 7 dulu ke sana. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, positif. Selesaikan negatif 12 tambah 7 dapat berapa? Negatif Negatif 5. 5. Okey. Jadi bila kita dah buat negatif 5 dengan X dekat sini, kita tukar tempat. X ni duduk kanan, lepas tu dia jadi kiri. Negatif 5 ni duduk kiri, dia jadi duduk dekat kanan. Yang ini simbol ketaksamaannya dia menghadap negatif 5. Kita bawa dia menghadap juga negatif 5 dekat bawah pun. Jadi dekat belah bawah ni, kita tengok negatif 5 ni dekat mana? Tak jumpa. Ada orang tak jumpa ni negatif 5. Ni negatif 4, negatif 5, negatif 6. Tu cara dia. Jadi X ni lagi besar. Jadi bila lagi besar, dia tak ada simbol misai. Dia tak ada simbol sama dengan. Jadi kita bulatkan atas negatif 5. Jadi anak panah dia ke kiri. Jadi kita bawa lah anak panah dia sampai habis
ke kiri. Inilah jawapan nombor 1. Dapat tak? Boleh faham ke ni cikgu tunjuk 19 dan nombor 1 ni? Boleh. Okey. Bagus. Madinah macam mana Madinah? Okey ke Madinah? Okey. Okey dah habis yang kita belajar pada malam ni. Ada 2 minit lebih sahaja lagi. Kelas kita ni banyak dah kita belajar. Okey, yang pertama dekat sini cikgu terangkan lagi sekali. Cikgu recap balik apa yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu simbol ketaksamaan. Ya, simbol ketaksamaan tu memang ada 4. Sebelum cikgu pergi kepada 4-4, cikgu nak bagi kamu faham dulu 2 simbol ni. Kita kena faham dia lagi besar dan lagi kecil. Lepas tu cikgu ajar kamu macam mana nak pakai simbol ni. Yang dia ada terbuka dengan tertutup. Yang bahagian terbuka mesti nilai besar dekat situ. Yang bahagian tertutup mesti nilai kecil dekat situ. Ini cikgu ajar kamu. Okey, jadi bila dah dekat sini kita guna pula 4 latihan. Nak train kita punya pemahaman. Bila nak guna lagi besar, bila nak guna lagi kecil. Okey. Lepas tu kita teruskan kita punya kelas dengan tambah 3 nombor. Dengan tambah 3 nombor. Tadi 2 nombor. Mana 2 nombor? Ini 2 nombor. 1, 2. 1, 2. Sekarang kita tambah 3 nombor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita nak apa? Kita nak cari nombor apa sesuai untuk diletakkan pada tengah-tengah tu. Lepas tu daripada situ juga cikgu terang dekat kamu semua, cikgu kenalkan dekat kamu semua simbol yang ada misai ni. Simbol yang ada sama dengan ni. Lagi besar dan sama dengan, lagi kecil dan sama dengan. Cikgu kenalkan kat kamu. Jadi bila dia ada sama dengan, kalau dia nombor 5 kat sini, dia ada nombor 5 lah juga kat sini. Sebab apa? Sebab sama dengan bermaksud X sama dengan 5. Jadi bila cikgu dah kenalkan dekat kamu simbol sama dengan tu, kita buat pula latihan bila melibatkan nak mencari nilai tengah menggunakan sama dengan. Nampak ni kita buat 3 latihan. Lepas tu cikgu teranglah satu-satu penjelasan tu yang mahal tu. Okey, lepas tu kita masuk kepada graf. Sebelum cikgu terangkan tentang graf, cikgu ajar dulu. Cikgu bagi nota. Lepas tu cikgu bagi nota macam mana nak masukkan ke dalam graf, macam mana nak translatekan simbol ketaksamaan tu ke dalam graf. Kita buat 2 contoh. Lepas tu kita buat 2 latihan. Kita teruskan pula lesson kita dengan apabila nombor dengan huruf tak duduk di keadaan yang sepatutnya. Sepatutnya apa? Huruf ni mesti dekat kiri, nombor ni dekat kanan. Tapi dekat soalan ni terbalik, nombor dekat kanan, huruf dekat kiri. Jadi macam mana nak selesaikan? Kita terbalikkan juga. Kita buat 3 latihan yang ini. Okey, lepas tu kita teruskan lesson kita. Kita teruskan lesson kita dengan dia apa? Ada jalan kerja. Ada jalan kerja. Ini jalan kerja. Yang ni cikgu ajar pindah negatif jadi positif. Ini adalah benda yang kita kena faham. Ni tak ada masalah sebab apa? Sebab huruf duduk belah kiri. Huruf kan mesti belah kiri. Jadi cikgu teruskan pula dengan lesson kita yang terakhir apabila huruf tu dia ada jalan kerja tapi huruf tu duduk belah kanan. Banyak dah kita belajar pada malam ni. Itulah semua apa yang kita belajar malam ni. Kalau kamu tak faham, tengok balik recording. Okey, jadi jam pun sudah menunjukkan 10.30. Habis dah masa kelas kita. Cikgu ucapkan terima kasih. Sebelum tu ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Bagus. Aimah Hasib ada soalan? Ada cikgu. Okey, Kristina ada soalan, Kristina? Tak ada cikgu. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baik, cikgu. Bye.